Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita untuk topik bab 7. Uh, jadi hari ini kita akan belajar 7.35. Subtopik seterusnya iaitu penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah data sel foto. Tapi sebelum tu kita imbas mula apa yang awak dah belajar pada topik-topik yang sebelum subtopik yang sebelum ni. Antaranya adalah kita dah belajar pasal kesan fotoelektrik, apa itu fotoelektrik. Okey. Jadi hari ni bila kita dah belajar kesan fotoelektrik itu, kita nak belajar macam mana terhasilnya dalam arus fotoelektrik dalam sebuah lita sel foto. Jadi macam kita nak tengok macam mana terhasilnya arus fotoelektrik. Okey. Jadi kita lihat daripada sel lita foto. Okey, sel lita foto ni dia akan merangkumi beberapa komponen lah. Komponen utama dia adalah tube kaca. Okey, tube kaca ni mengandungi katod, kawasan katod. Okey, dan juga kawasan anod. Okey. Dan dia juga ada bateri dan juga microemitter. Okey, mari kita lihat satu-satu apa itu katod dan juga apa itu anod. Okey, katod adalah satu kawasan yang disaluti dengan logam peka cahaya, contohnya macam cesium ataupun lithium. Berbentuk semi silinder. Okey, kita boleh nampak dia berbentuk separa silinder dan dia katod ni disambungkan kepada keupayaan negatif. Okey, nampak ni negatif, dia pergi ke bateri adalah negatif. Okey, katod ni juga dikenali sebagai pemancar. Seterusnya adalah anod. Anod ialah satu rod logam. Okey, anod adalah satu rod logam yang dipasang sejajar dengan paksi semi silinder katod. Jadi dia dipasang sejajar dengan katod dan disambungkan kepada keupayaan positif. Okey, ni disambung kepada positif. Okey, anod ni juga dikenali sebagai pemungut. Okey. So yang seterusnya sel lita foto ni pula disambungkan ke satu lita luar. Okey. Yang saya kata tadi, okey, yang mempunyai bateri tegangan tinggi. Okey, ni bateri dia. Lepas tu dan dia juga ada memiliki microemitter. Okay, seterusnya masih lagi dalam sel lita foto, kita nak mengetahui macam mana cara arus fotoelektrik terhasil dalam sebuah sel lita foto. Okey, apabila sel foto disinari oleh cahaya, okey, arus fotoelektrik akan terhasil dalam lita. Okey, macam mana penghasilan arus tu berlaku? Okey, mari saya terangkan. Okey, apabila cahaya yang sesuai panjang wave-nya akan terkena kepada kawasan katod. Okey, bila kena pada katod, katod ni adalah pemancar. Tadi kita belajar tadi. Jadi dia akan memancarkan fotoelektron. Dia akan menghasilkan fotoelektron. Dan fotoelektron ni akan bergerak ke kawasan keupayaan negatif. Dia akan bergerak kepada keupayaan negatif, pergi ke bateri dan dia akan bergerak ke emitter dan seterusnya dia akan bergerak ke anod. Anod ni dipanggil sebagai collector dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pemungut. Okey. Jadi pergerakan elektron daripada katod, bateri, emitter dan anod itulah yang menyebabkan terdapatnya arus. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni, arus itu adalah pergerakan elektron daripada satu kawasan ke satu kawasan. Okey. Disebabkan itulah terhasilnya arus fotoelektrik. Okey, arus fotoelektrik yang dihasilkan ni boleh digunakan untuk sistem kawalan dan peranti pengukur cahaya seperti sel suria, sel solar lah, pengesan cahaya pada pintu automatik. Okey, kita boleh guna juga untuk pengesan image ataupun image sensor dan juga biasanya kita tengok panel suria ni ada pada kapal angkasa ISS lah sebab dekat atas sana tak ada sumber elektrik lain.
Sumber elektrik utama dia adalah panel suria. Okey, seterusnya kita lihat jadual. Okey, jadual yang ditunjukkan ni adalah menunjukkan penghasilan arus fotoelektrik bagi sel foto yang diseliputi dengan dua jenis bahan. Okey, tadi cikgu dah cakap ada bahan logam peka elektrik tu antaranya adalah cesium dan lithium. Okey, mari kita tengok untuk cesium. Okey, untuk fungsi kerja cesium bersamaan dengan 2.14 elektron volt. Manakala frekuensi ambang untuk cesium pula adalah 5.16 darab 10 kuasa 14. Seterusnya, panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik bersamaan dengan 579 nanometer. Manakala untuk lithium pula, fungsi kerja lithium ni lebih besar ataupun sama dengan 2.5 elektron volt. Jadi fungsi kerja lithium lebih besar. Frekuensi ambangnya juga lebih besar daripada frekuensi ambang untuk cesium, iaitu 6.03 darab 10 kuasa 14 Hz. Panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik lebih rendah daripada panjang gelombang maksimum untuk cesium, iaitu 496 nanometer. Jadi secara amnya di sini semakin tinggi fungsi kerja logam, okey, semakin tinggi fungsi kerja logam, okey, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik. Jadi kita nampak sini, okey, cesium lebih rendah fungsi kerjanya. Jadi dia punya panjang gelombang lebih panjang daripada lithium. Okey. So betul lah apa yang diperkatakan oleh pernyataan ini. Okey, seterusnya apabila keamatan cahaya bertambah, so maksudnya bila sumber cahaya tu makin kuat keamatan dia, arus yang terhasil dalam data sel foto juga turut meningkat atau turut bertambah. Yang boleh dimainkan untuk melihat kesan foto logam kita adalah sodium. Okey, tak pun kita ambil zinc lah. Kita ambil zinc. Okey. Kat sini bateri kita tengah tak ada apa-apa. Okay, kita letak kita punya panjang gelombang kita dekat area 450 lah. Okay, lepas tu kita cuba pasang lampu. So kalau kita pasang lampu ni, apa yang akan terjadi? Okey, tak ada apa yang terjadi lagi kan. Jadi kita cuba gerakkan cakap tadi, untuk setiap gelombang, setiap logam peka cahaya tu dia ada perbezaan gelombang yang sesuai, panjang gelombang yang sesuai. Jadi panjang gelombang yang sesuai untuk zinc adalah dia peka pada ultraviolet rays, sinaran ultraviolet, di mana dia bukan dalam 188 lah. Okey, nampak bila kita pasang, kita tutup lampu. Tutup lampu tak ada nampak pergerakan elektron. Okey, bulat-bulat tu adalah pergerakan elektron. Okey, bila kita pasang lampu ada pergerakan elektron. Okey. Lampu ni adalah sumber cahaya lah. Okey. Makin lama, makin tinggi, makin kuat lampu, makin banyak pergerakan elektron yang terhasil. Jadi ni adalah plate yang kita kata tadi cathode tadi. So ni adalah plate anode lah. Okey, kita nampak kita turunkan lampu, penghasilan elektron makin tak ada. Tapi bila tinggikan lampu, keamatan dia makin banyak arus yang terhasil. Kita nampak arus tu pun meningkat. Okey. Okey, nampak arus pun meningkat Okey, ni tak arus kosong. Okey, arus makin meningkat apabila keamatan makin meningkat. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.